tadabbur kita menerusi ayat yang ke-28 daripada surah Al-Mulk. Surah 67 ayat yang ke-28. Ke surat 564. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. Baik, kul. Masuk kul. Banyak dah kita jumpa perkataan kul, katakanlah oleh engkau. Dulu qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kemudian qul innamal ilmu indallahi wa innama ana nadhirum mubin. Qul ara'aytum, katakanlah oleh engkau. Katakanlah oleh engkau ara'aytum, apakah pandangan kamu? Allah suruh Nabi Muhammad bertanya kepada orang-orang musyrik yang ingkar kepada Allah, yang tidak mau beriman kepada Al-Quran ini. Berikan pendapat kamu. In apa? In, jika. Ahlakani, ahlakaniya tu ada 3 kalimah itu. Yang pertama ahlaka. Kemudian nun tu namanya nun al-wiqayah. Tujuan dia adalah untuk menyambung ya mutakallim sebagai maf'ulun bih. Jadi ada huruf ya selepas ni tu. Ada huruf ya selepas ni tu. Ya tu maksudnya aku. Jadi bila nak sambung ya kepada fi'il, dia dicantumkan dengan huruf nun. Tapi nun tu tak diterjemah apa-apalah. Ahlaka satu ya. Jadi ahlaka telah membinasakan oleh ia akanku. Jadi ni tu nun baris bawah tu namanya nun al-wiqayah. Apakah pandangan kamu jika telah membinasakan? Jika Allah membinasakan aku, yakni mematikan akulah. Allahu oleh Allah, dan iaitu Allah membinasakan juga man orang yang ma'iya bersamaku, ataupun rahimana telah merahmati oleh ia akan kami, telah merahmati oleh ia akan kami. Fa, maka man, siapakah? Man, siapakah? Man yang pertama tu orang yang. Man yang kedua ni siapakah? Kalau kita istilahkan, man yang pertama tu isim mausul, man ma'iyya, orang yang. Man yang kedua tu isim apa tu? Soalan, istifham. Soalan, siapakah? Man, siapakah? Yujiru, ia dapat menolong, ia dapat melindungi. Yujiru, ia dapat melindungi. Al-kafirina, akan orang-orang yang ingkar. Akan orang-orang yang ingkar. Min, daripada azabin. Bahasa Melayu apa azab? Siksaan. Azab juga pun boleh, ataupun terjemahan dia adalah siksaan.
Alim, yang sangat pedih. Alim, yang sangat pedih. Jadi terjemahan dia, katakanlah, iaitu katakanlah wahai Muhammad. Sering kita sebutkan Nabi SAW ini, dia bukan bercakap mengikut hawa nafsu. Nabi adalah contoh untuk menjadi hamba Allah. Banyak dalam ayat Quran Allah sebutkan Nabi ini dengan istilah abdi, abduhu ke abdihi ke, hambanya. Jadi Nabi ini model sebagai hamba Allah. Dan Nabi akan bercakap apa yang Allah perintahkan dia bercakap. Jadi kita pun sama juga. Kalau kita beriman, kata Nabi SAW, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, hari akhirat, hendaklah dia bercakap yang baik. Itu je syarat dia. Tak ada yang baik boleh, atau diam. Sebenarnya itu prinsip bercakap. Apa dia? Bercakap yang baik ataupun diam. Jadi perkataan yang paling baik sekali ialah perkataan ataupun kalam Allah ini. Jadi seorang itu bercakap yang baik bila dia bercakap, isi kandungannya ialah apa yang Allah firmankan. Barulah kita sebut ucapan dia bernas. Kan? Itu pernah sebut dulu. Orang selalu sebut, hebat pidato dia, bernas. Apa maksud bernas? Bernas, berserta dengan nas. Barulah hebat ucapan dia. Kalau dia kata pendapat saya ada pendapat saya dalam hal ini. Saya dalam perkara ini saya kira sebenarnya tak hebat, walaupun nampak macam idealistik dan bombastik. Tetapi sebenarnya yang hebat ialah bila orang itu bercakap apa yang Tuhan dia kehendaki. Jadi kita pun belajar Quran, faham Quran. Banyak kan Allah suruh kul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Jadi cakaplah. Bila kita bercakap, dekat kedai kopi kita bercakap. Macam orang jual MLM kan. Dia kata kat mana-mana boleh cakap, boleh ajak orang. Jadi sekarang Allah yang perintahkan kita bercakap. Cakaplah. Jadi antara bentuk ucapan ni yang ini. Kepada diri kita khususnya dulu, atau kepada orang yang ingkar kepada Allah ini, yang tak takut kepada azab Allah. Jadi Allah suruh Nabi kata kepada mereka, apa pandangan kamu? Sekira-kiranya lah, jika Allah membinasakan aku dan orang-orang bersamaku. Kenapa turun ayat ni? Orang-orang musyrik Mekah, orang-orang musyrik yang musuh-musuh Nabi, para munafik, orang-orang munafik, bukan para munafik, orang-orang munafik, mereka ni sentiasa mendoakan kehancuran dan kematian untuk Nabi. Antaranya tengok surah 9. Cuba tengok surah 9. Ayat 98. Surah 9 ayat 98. Surah 9 ayat 30, surah 9 ayat 80, 98.
Surah 9 surah Taubah muka surat 202. Muka surat 202. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. Dan sebahagian orang Arab Badui, iaitu mereka ni termasuk di kalangan orang-orang munafik, mereka memandang apa yang mereka yang dinafkahkan itu sebagai maghrama, sebagai kerugian. Dan wa yatarabbasu bikumud dawair. Apa terjemahan kat situ? Mereka ni orang-orang munafik ni menanti-nanti kepada Nabi, kepada orang beriman, ad-dawair, bencana-bencana, kebinasaan, agar Nabi Muhammad tu mati atau berlaku kerosakan, kehancuran kepada mereka. Sedangkan kata Allah, Allah janjikan apa? Ke atas mereka lah kebinasaan yang buruk, bencana yang buruk. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Mereka berdoa juga kepada Tuhan mereka supaya Allah hancurkan Muhammad. Tapi pada masa yang sama orang beriman juga berdoa kepada Allah, meminta pertolongan dan bantuan. Allah itu mendengar apa sahaja orang yang minta, tapi Allah Maha mengetahui yang mana yang Allah akan bantu. Tapi di sini Allah bagi tahu kepada kita apa dia? Orang-orang munafik ini mendoakan kehancuran buat Nabi SAW. Juga dalam surah yang ke-52, ayat 30. Surah 52 ayat 30. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم يقولون شاء
أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. Bahkan mereka berkata, Muhammad itu adalah syair. Apa syair? Penyair. Jadi apa maksud dia Nabi Muhammad itu penyair? Nak beritahu Quran ini adalah syair-syair yang direka-reka, bukannya ayat-ayat yang datang daripada Allah. Kemudian, dan yang kami tunggu-tunggu, apa dia? Masa berjalan untuk menghancurkan dia. So, mereka sentiasa menunggu kehancuran Nabi Muhammad, kemunduran Nabi Muhammad, kematian Nabi Muhammad, kekalahan Nabi Muhammad. Dan mereka sentiasa merancang makar-makar untuk menjatuhkan dakwah Nabi. Tengok dalam surah 8 ayat 30. Surah 8 ayat 30. Surah 8 ayat 30. Ke surat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Dan ingatlah tak kala orang-orang musyrik itu, mereka orang-orang yang ingkar itu, iaitu orang musyrik Mekah ini merancang makar kepada engkau. Mereka merancang konspirasi. Jadi musuh-musuh ni sentiasa merancang konspirasi untuk menjatuhkan agama Allah ini. Tapi dia buat satu benda yang bodoh. Sebab dia melawan siapa? Dia melawan Allah. Liyuthbituka. Jadi dia bukan lawan Allah secara direct. Memanglah sebab Allah Maha Berkuasa, Allah utuskan para nabi ini sebagai wakil, sebagai utusan. Jadi mereka cuba untuk menahan atau yaqtuluk, membunuh engkau, atau dia cuba mengusir engkau. Macam-macam konspirasi yang mereka buat. Mereka merancang konspirasi dan Allah juga ada konspirasinya untuk menghancurkan mereka. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Tengok di situ Allah cerita tentang apa dia? Musuh-musuh Nabi ni sentiasa berharap bahawa Nabi kalah, Nabi mati. Sebab apa jadi begini? Apa yang Nabi ajar, apa yang Nabi bawa adalah bercanggah dengan apa yang keinginan mereka nak. Nabi ajar tentang hidup selepas kematian. Jadi dekat dunia ini jangan melampaui batas, jangan menindas, jangan menipu orang, jangan menyembah selain daripada Allah. Yang mereka telah biasa buat, nak tukar ni payah. Jadi begitu juga dengan kita ni, kalau datang peringatan yang mungkin kita buat selama ini salah,
bercanggah dengan urusan agama, kita kena terima. Okey, tengok balik surah 67. Surah 67 tadi ayat 28. Jadi mereka bercita-cita apa dia? Supaya Nabi ni mati, Allah matikan Nabi. Dan orang yang bersama dengan Nabi. Siapa orang yang bersama dengan Nabi tu? Tentu para sahabat Nabi. Apa sifat para sahabat Nabi? Kenapa mereka marah sangat dengan para Nabi? Tengok surah 48. Ayat 29. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم Dalam ayat ini Allah ceritakan tentang keutamaan para sahabat, sehingga kan mereka ini disebutkan awal-awal dalam Taurat dan Injil. Tapi kita baca sebahagian ni. Jadi Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersamanya. Jadi kan mereka mengharapkan, orang-orang musyrik mengharapkan Nabi dan juga orang yang bersama dengan Nabi hancur, mati. Apa sifat orang-orang yang bersama dengan Nabi? Orang yang bersama dengan Nabi adalah orang yang bersikap tegas ke atas orang-orang yang ingkar kepada Allah. Tegas di sini bukan asal jumpa je bunuh, asal jumpa je. Para sahabat Nabi kan lemah lembut orangnya. Tapi tegas tu apa dia? Prinsip agama itu tidak goyah, tidak boleh dijual beli. Kalau agama, kalau Allah kata demikian, begitulah stand mereka. Itu namanya asyidda'u 'alal kuffar. Mereka ni tegas terhadap orang-orang yang ingkar. Tetapi sesama dengan orang-orang yang beriman, ruhama, mereka sangat kasih sayang. Jangan terbalik pula kita. Dengan sama orang beriman, pantang, disalah sikit je, macam-macam kita kata. Tapi kalau dengan orang yang ingkar kepada Allah, main lunak sangat kita ni. Jadi jangan terbalik, sebab sifat para sahabat Nabi, orang yang mengikut Nabi ialah orang yang tegas pada prinsip untuk urusan agama. Tetapi dengan orang beriman ini, mereka sentiasa berlemah lembut dan mereka bersabar. Tengok surah 18. Ayat 28. Surah 18 ayat 28.
ke surat 297. Ini antara prinsip kehidupan kita, kena bersabar bersama dengan orang-orang yang beriman, terutamanya orang-orang yang mengajak kita kepada Allah. Surah 18 ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Wasbir nafsak, bersabarlah engkau bersama dengan orang-orang yang mengajak manusia kepada Tuhan mereka, yang sentiasa bekerja pagi dan petang mengajak manusia kepada Allah dan mereka mengharapkan keredaannya. Orang berimanlah. Jadi bersama dengan orang beriman ni, kata Allah tadi, ruhama, kita kena saling berkasih sayang. Dan juga sini apa? Isbir, sabar. Kerenah manusia ni beza-beza, tapi tujuan yang sama, nak mengabdikan diri kepada Allah, nak mengajak kepada kebaikan. Jadi orang yang ingkar tadi tu termasuklah, Allah akan sebutkan orang ingkar tu tak mestinya orang yang tidak Islam. Orang Islam sekalipun kadang dia tidak mahu Al-Quran. Jadi Allah kata sikap tegas kena ada. Prinsip agama tu tidak boleh goyah suka-suka untuk kita kata fleksibel tu di tahap macam mana boleh tukar-tukar. Tak boleh begitu. Jadi kalau kita ada stand yang kuat itu, itulah sifat-sifat para sahabat. Di akhirat nanti orang yang demikian, Allah kata para sahabat ini dan orang yang mengikut mereka, mereka itu mendapat cahaya daripada Allah. Tengok dalam surah 66 ayat 8. Surah 66 ayat 8.